Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat pagi diucapkan kepada semua. Jadi, bersiaran langsung kita sekali lagi, okey, dalam kelas di bawah Pusat Tuition Budak Rajin. Hari ini, okey, bersama saya Cikgu Najwa. Okey, topik yang akan saya kongsikan pada hari ini ialah kaedah membina ayat. Okey, iaitu kaedah untuk membina ayat ni diguna pakai ketika pelajar ingin membina ayat dalam soalan 3 kertas 2. Okey. Jadi hari ini cikgu ingin berkongsikan beberapa kaedah untuk pelajar membina ayat dengan mudah. Okey, sebelum tu pelajar perlu tahu perlu memahami binaan struktur ayat. Okey. Anda pasti boleh menulis dengan sempurna dan gramatis kalau pelajar tahu bagaimana struktur ayat tersebut. Okey, yang pertama kita dapat lihat ya. Kebanyakan pelajar akan menggunakan kaedah membina ayat dari segi ayat penyata. Okey, ini adalah paling basic. Okey, menggunakan ayat penyata. Majority student, ayat penyata. Majority student, kebanyakannya pelajar menggunakan kaedah ayat penyata ni ketika membina ayat. Okey, apa ayat penyata ni? Okey, ayat penyata ni terbahagi kepada dua jenis, iaitu boleh jadi ayat tunggal boleh juga jadi ayat majmuk. Okey, dia ada dua jenis. Okey, dua jenis ni. Okey, ayat tunggal ni adalah ayat biasalah, dia tunggal, tak ada kata hubung. Tapi kalau ayat majmuk ni dia panjang sebab ada kata hubung. Jadi disebabkan pelajar ni adalah pelajar SPM, soalan ni untuk soalan SPM. Jadi sangat digalakkan, bukan digalakkan lah, disarankan untuk kamu membina ayat majmuk. Okey. Sebab kamu dah level SPM. Jadi, binalah ayat menggunakan ayat majmuk. Okey, ayat penyata ni. Tapi jarang pelajar menggunakan kaedah-kaedah lain ataupun jenis ayat-ayat lain. Sebab apa? Sebab penggunaan ayat penyata ni paling basic, paling mudah. Namun begitu, ayat penyata ni sesuai digunakan untuk kalau kita ada kata kerja, kata kerja yang menggunakan kata kerja mengkan, ni sesuai kalau kita nak gunakan ayat penyata. Tapi kalau setengah soalan, sebabkan level SPM boleh jadi keluar soalan yang minta pelajar membinakan struktur ayat akhiran kan ataupun i, iaitu kita tengok akhiran kan, imbuhan ada banyak kan, akhiran. Ni imbuhan apitan, mengkan. So dia akan jadi kata kerja yang biasalah. Imbuhan yang akhiran kan, dan imbuhan i. Apa akhiran kan dan i ni? Kita tengok imbuhan akhiran kan dan i ni tak boleh digunakan ketika pelajar nak buat ayat penyata. Sebab apa? Sebab akhiran kan dan i ni digunakan ketika nak bina ayat pasif. Ayat pasif. Ayat penyata ni kira sebagai ayat aktif lah. Ayat penyata ni ayat aktif. Kita anggap sebagai ayat aktif. Dua kali pula. Ayat aktif. Ayat aktif ni kita ada apa? Subjek dan juga predikat. Ini adalah struktur ayat yang biasa. Ada subjek, ada predikat. Ada subjek tambah predikat. Tapi bila ayat pasif ni, dia pembawaan predikat pada depan, subjek di belakang kan? Sebab dia apa? Songsang kan? Dia songsang. Daripada sini ke situ
Daripada sini pergi situ, songsang jadinya. Jadi untuk imbuhan akhiran kan dan i ni, walau macam mana pun binaan ayat kamu, okey, imbuhan kan dan i ni memang tak sesuai kalau kamu nak guna dalam ayat penyata iaitu ayat aktif. Sebab apa-apa pun, okey, situasi, okey, kata kerja yang mendapat akhiran kan dan i ni memang kena buat dalam ayat pasif. Okey, ayat pasif yang kata namanya, okey, kata ganti nama pertama dan kata ganti nama kedua. Okey, kata ganti nama pertama ni ialah okey, saya, aku. Kalau kata ganti nama kedua ni apa lagi? Dia. Dia ketiga. Okey, awak, kamu. Okey. Jadi ayat pasif yang menggunakan kata ganti nama 1 dan 2. Okay, tapi okey, akhiran kan dan i ni juga boleh digunakan dalam okey, ayat suruhan. Boleh jadi bentuk dua bentuk, iaitu dalam ayat pasif dan juga ayat suruhan. Okey, kita tengok contoh nak bina ayat ni. Okey. Okey, kaedah pertama, kaedah ayat penyata. Kita tengok kaedah ayat penyata. Kita ambil hari ni, cikgu ambil imbuhan menggandakan. Ganda kan? Ganda. Okey. Ganda, kata akar dia bila tambah imbuhan jadi menggandakan. Okey, menggandakan. Okey, kaedah penggunaan ayat penyata ni memang paling basic. Okey, kita tengok ayat, contoh ayat. Ayat apa? Tak tahu nak guna pen warna apa. Banyak sangat pen. Kita ambil warna ni. Okey. Contoh ayatnya. Semua. Nampak tak? Ke blur? Okey ke? Semua pemain pasukan kebangsaan telah menggandakan latihan untuk. Nampak tak bila masuk untuk ni, okey, perkataan ayat majmuk. Okey, kita sambung kata majmuk, terus dia akan jadi ayat majmuk, bukan ayat tunggal. Sebab apa? Sebab SPM okey digalakkan bina ayat menggunakan ayat majmuk, bukan ayat tunggal lagi dah. Kalau ayat tunggal takat ni je lah. Semua pemain pasukan kebangsaan telah menggandakan latihan, titik. Tapi cikgu bina ayat ni adalah ayat majmuk. Sebab apa? Sebab kamu dah level SPM, okey, perlu bina ayat yang lebih gramatis dan lebih panjang. Okey, untuk menghadapi perlawanan akhir kejohanan okey, ini adalah binaan ayat bagi kaedah ayat penyata. Okey, kita guna imbuhan ganda menggandakan. Okey, dia ada imbuhan meng dan kan. Okey, semua pemain pasukan kebangsaan telah menggandakan latihan. Okey, menggandakan latihan. Okey, ni adalah normal lah. Okey, ayat penyata. Okey, tapi kalau tiba-tiba okey, dia keluar suruh okey, bina ayat menggunakan perkataan gandakan. Okey, guna perkataan gandakan. Itu ganda kata akar dia kan. Dia suruh buat okey, gandakan. Okey. Macam cikgu cakap tadi kan, bila perkataan menerima imbuhan kan ni kena buat ayat pasif dan ayat suruhan. Okey.
Penting sangat. Kebanyakan pelajar dia tak tahu benda ni, okey? Dia buat ayat penyata. Jadi salah. Okey? Sebab apa? Sebab apa-apa kata kerja mendapat imbuhan kan dan i ni kena bina ayat pasif ataupun ayat suruhan. Okey, kita tengok macam mana nak bina ayat menggunakan kata kerja yang ada imbuhan kan ni. Okey, ayat pasif. Kita buat. Okey, cara pertama iaitu ayat pasif. Kan ada banyak cara kan? Okey. Ayat pasif. Satu, kita buat dari segi ayat pasif. Gandakan. Latihan. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat ruangan komen. Okey, ialah binaan ayat pasif bagi perkataan gandakan. Okey, latihan menjawab soalan tahun-tahun lalu telah saya gandakan. Untuk menghadapi peperiksaan sijil Malaysia. Nampak tak? Telah saya gandakan ni. Telah saya gandakan ni. Merupakan ciri-ciri ayat pasif. Sepatutnya saya telah gandakan, tapi telah saya gandakan. Okey, terbalik. Jadi jadilah ayat pasif. Kalau saya telah gandakan, salah. Okey. Sebab apa? Sebab imbuhan akhiran kan ataupun i ni ayat pasif. Okey. Selain daripada tu, okey. Sama. Okey tak sekarang? Atau masih tak jelas? Yang kedua, kita tengok bentuk yang kedua. Okey, ayat suruhan ni. Okey, ayat suruhan ni kita tahu mestilah ada kata penggunaan ayat suruhan. Okey, contohnya tolong. Tolong. Tolong apa? Tolong gandakan usaha dalam pelajaran ke kamu okey, ini adalah contoh ayat suruhan. Okey, tolong gandakan usaha dalam pelajaran jika kamu ingin berjaya. Okey, nampak tak perkataan tolong ni telah menjadikan ayat ni bertukar menjadi ayat suruhan. Okey, kan cikgu cakap tadi kan, okey, ayat pasif dan juga ayat suruhan. Okey, siap. Okey, dua kaedah ni. Tapi pelajar tak tahu ada lagi satu kaedah. Sebenarnya ada lagi dua. Okey, ada lagi dua kaedah. Okey, kaedah lagi satu tu. Okey, yang ni kita jarang jumpa pelajar buat kaedah ni. Tapi kaedah ni agak bahaya untuk dilakukan. Sebab apa? Okey, sekejap cikgu cerita. Okey, kaedah ketiga ni kita panggil dia kaedah perkamusan. Okey. Sebab nama pun perkamusan kan. Jadi mestilah berkaitan dengan kamus. Okey, kalau tak clear tulisan cakap nah. Okey, kaedah perkamusan ni, okey, macam mana kamu bina ayat? Okey, contoh Yang ni sekiranya kamu betul expert lah.
hafal. Hafal perkataan dalam kamus. Okey, baru boleh guna. Kalau tak yakin, okey, jangan guna. Okey. Kata gandakan bermaksud menambah atau meningkatkan sama ada jarak sama ada okey. Kata gandakan bermaksud menambah atau meningkatkan sesuatu sama ada dari aspek kuantiti ataupun kualiti. Okey, ni okey, kata gandakan ni kita ambil maksud, okey, berdasarkan kamus. Tapi kalau kamu tak tahu, okey, yang ni tak tahu maksudnya, jangan buat ayat ni, okey? Okey, jangan buat. Sebab apa? Sebab ayat ni melainkan kalau kamu tahu maksud menggunakan kamus, okey, yang tepat, baru boleh bina ayat menggunakan okey, kaedah perkamusan ni. Okey, dan kaedah yang terakhir. Kaedah yang terakhir. Okey, yang ni pun salah satu topik yang perlu pelajar ambil tahu. Okey, kadang-kadang boleh nangis soalan iaitu salah marker. Okey, yang keempat. Ayat ajuk cakap pindah. Okey, ayat cakap ajuk cakap pindah ni, okey, boleh buat. Okey, contohnya apa? Contoh ayat kita akan tengok Yang penting kena ada okey, kata petik ni. Okey, kata petik ni. Sebab apa? Sebab menggunakan kaedah ayat cakap ajuk cakap pindah ni, okey, benda yang kamu perlu kita kata kena ikut. Yang pertama, tanda baca. Tanda baca, okey. Tanda baca sangat penting. Tang mana nak koma, di mana nak titik, di mana nak ada kata petik, macam tu. Okey, ni contoh ayat dia. Usaha dan latihan senang cerita cakap ajuk cakap pindah ni, okey, lebih kepada ayat dialog lah. Okey, dialog. Usaha dan latihan perlu engkau gandakan. Okey, mesti ada tutup balik kata petik dan koma. Okey, kebanyakan pelajar okey tak tahu petik. Tapi padahal kena koma. Okey. Nasihat baru ada. Dia kena ada daripada siapa kepada siapa. Ni contoh nasihat Najwa. Okey. Kepada Aini. Macam tu. Okey. Jadi mesti ada kata petik ni dan juga koma. Dan kemudian okey, apa daripada siapa kepada siapa. Tu penting. Jadi okey, kalau sekiranya soalan lepas ni ada tanya okey, imbuhan okey, akhiran kan dan i ni okey lah. Okey, contohnya ayat okey, boleh buat 4 kaedah ni. Ayat pasif, ayat suruhan, perkamusan dan juga ayat cakap ajuk, cakap pindah. Okey. Jadi itulah perkongsian cikgu pada hari ini. Sebab apa? Sebab cikgu tak mahu kamu melakukan kesalahan. Okey.
Sebab apa? Sebab tak ramai yang tahu bahawa akhiran kan dan ini tidak boleh diguna untuk membina ayat penyerta ataupun ayat aktif. Okey, sekian saja perkongsian pada cikgu pada pagi ni. Okey, jangan lupa kalau nak tahu lagi banyak kaedah nak bina ayat ni. Okey, banyak sangat kaedah dia. Jadi cikgu tak dapat kongsikan sekarang. Kalau kamu nak tahu lebih lanjut, kamu kena join seminar online SPM. Okey, daftar percuma je, tak perlu bayar pun. Kenapa? Kamu nak tunggu-tunggu lagi, okey? Okey, ada dekat post di page Pusat Tuition Budak Rajin Bertam. Okey, kamu klik je di situ dan daftar. Okey, sebab percuma. Tak payah bayar. Cikgu ulang sekali lagi. Percuma, percuma, percuma. Jadi, okay, join lah kelas ni kalau nak tahu lebih banyak kaedah. Okay, jadi jangan lupa macam biasalah. Okay, tengah hari ni kita ada kelas matematik dan pada petang kita ada kelas bahasa Inggeris. Okay, jadi kalau ada apa-apa soalan boleh kemukakan dekat bahagian ruangan komen. Walaupun lepas live, cikgu bersedia untuk menjawab. Okay, ni cikgu. Okay, kita tunjuk balik sekejap tadi. Imbas kembali, okey, iaitu topik kaedah membina ayat. Okey, sekian saja pada cikgu. Terima kasih. Kita jumpa. Okey, esok adalah hari terakhir. Okey, kita jumpa pada esok pagi.